开机扩音器模式。السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. قال kata musannif الشيخ السيد عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى العلوي رحمه الله سبحانه وتعالى. Pasal perihal yang membatalkan sembahyang. Jadi ini perkara yang wajib fardu ain untuk tahu, kerana dia membabitkan sah dan batalnya seorang seorang mukallaf. Jadi yang semalam tu bukan satar satir. Kawan tu pun satu, ada satar makanan. Kalau satar, itu sirah mubalaghah bagi satir. Sirah mubalaghah bagi satir atau wazan fa'al. Kalau satar. Bermula daripada itu, perkara yang membatalkan sembahyang, kedatangan hadas kecil. Kedatangan hadas kecil. Hadas kecil ni apa? Hak berak tu lah, berak kecil. Berak kecil tu hadas kecil. Ataupun besar, ada besar juga batal sembahyang. Batal sembahyang. Iaitu apa? Tengah-tengah sembahyang pancuk mani, maka batal. Tengah-tengah sembahyang datang keluar haid, batal. Tengah-tengah sembahyang nifas, batal. Kedua, kedatangan najis yang tiada maafnya, maaf najis. Jadi najis ada dua kategori. Pertamanya najis yang dimaafkan, yang kedua najis yang tidak dimaafkan. Najis yang tidak dimaafkan tidak wajib untuk dibersihkan. Najis yang tidak dimaafkan wajib untuk dibersihkan supaya sah sembahyang, tawaf dan ibadat yang berkaitan dengannya. Melainkan jika najis yang kering. Najis yang kering apa ni? Okey, dia ada qaid tu. Melainkan sini makna tak batal jika najis yang kering dan segera dijatuhkan dengan tiada memigang atau memikulkan najis kering. Noktah. Jadi ini contoh tahi cicak. Tahi cicak jatuh. Kering lah, kalau basah tak boleh. Cicak kering. Bila kering, jatuh. Kita pakai ridak atas bahu contohnya. Jadi bila kita sedar jatuh saja, terus angkat ridak tersebut ke belakang. Gini ya. Tanpa kita memegang dia ataupun dia panggil memikulnya. Itu kalau batal.
Jadi bila jatuh saja tahi tersebut, ridak kita bakar, maka kita pun tolak ke belakang cepat-cepat. Fil hal, dengan segera. Kalau lambat, batal. Kalau baju je ni memang tak ada harapan tu. Ataupun jubah kan memang tak ada harapan tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan tiada ada bekas-bekasnya, bekas-bekas najis di tempat kenanya kena najis itu. Kerana kalau ada bekas, makna masih ada ain. Kalau kita angkat hak kering tu tak ada bekas apa, makna tak ada ain lah. Contoh bulu kucing. Bulu kucing najis, kita angkat bulu kucing tu habis, selesai. Tak ada kesan-kesan. Kalau tahi cicak kering tu boleh jadi kadang-kadang ada kesan, boleh jadi tak ada kesan. Ketiga, terbuka aurat jika tiada sukar tutup. Tiada sukar tutup ni maksudnya kita ada baju, bukan dalam keadaan jika tiada segera ditutup. Jika tiada segera ditutup ni ialah bila dia terbuka, maka dia kena segera tutup. Contoh dia terselak kain dengan tiup angin, maka dia kena tutup cepat-cepat. Kalau dia biar, batal semayang. Sama lah kalau siapa-siapa ke, mari anak buka kain. Kena segera buka, kena segera tutup. Kalau tak, tak boleh. Keempatnya, sengaja sebut dua huruf sekalipun tiada ada maknanya makna dua huruf. Contohnya sebut ba alif, sengaja tak ada makna, batal. Ataupun satu huruf yang ada maknanya makna huruf tadi, kena ada makna. Contoh qi, ai, tu ada makna. Qi itu fi'il amar, ai itu fi'il amar. Tapi kalau tak ada makna, dalam keadaan tidak sengaja, tak ada masalah. Ataupun dengan sengaja tapi tak ada makna. Satu huruf tapi tak ada makna, sengaja sebut tapi tak ada makna, pun tak batal. Dia kena dua huruf walaupun tak ada makna. Adapun tak sengaja, maka berlaku khilaf di kalangan ulama. Tak sengaja tersebut adakah tak lebih daripada 4 patah perkataan ataupun nah. Tu khilaf lah. Itu kalau tak sengaja, makna kalau lebih daripada 6 tu batal. Kemudian kata musannif rahimahullah, kelima, sengaja makan atau minum sekalipun sedikit, kerana dia bukan tempat untuk makan minum. Beza dengan puasa, maka makan banyak pun tak ada masalah kalau lupa. Tapi ni sengaja sikit pun tak boleh lah, puasa pun. Atau banyak sekalipun lupa, ataupun banyak sekalipun lupa. Makan banyak tapi terlupa, batal juga, sebab itu bukan tempat untuk makan. Beza dengan puasa, kita puasa memang kita nak elak daripada makan minum, tiba-tiba terlupa, pisuak juga, maka batal. Keenamnya, bergerak 3 kali berturut-turut sekalipun lupa. Sekalipun lupa. Sekali lupa tu royah bagi kata lupa. Makna sengaja pun kena, terlupa dan tak sengaja pun kena. Tapi 3 kali berturut-turut lah. Kali yang pertama kepada kali yang kedua, kali yang kedua kepada kali yang 3, nak kata lama tu ikut uruf. Dan walaupun gerakan itu kecil sekalipun, dia tak tunggu besar baru batal. Contoh dia gerak 1, 2, 3 batal dah. Kalau besar pun 1, 2, 3 baru batal. Dia tak kisah besar kau gerakan dia ataupun kecil, asalkan 3 kali berturut-turut, maka batal dia punya semayang. Terlebih terlatah. Terlatah apa yang 3 kali? Terlatah. Latah dia boleh gerak Kalau gerak jangan lihat tak boleh. Sekalipun lupa, macam mana latah gerak kok? Lek kok. Kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, hilang dah. Keenam, bergerak 3 kali berturut-turut sekalipun lupa. Ketujuh, menambah satu rukun fi'li dengan sengaja. Kalau tak sengaja tak batal dan sunat sujud sahwi.
Kedelapan, mendahulukan imam dengan dua rukun fi'li. Dua rukun fi'li sama ada panjang ataupun pendek. Ketinggalan dua, mendahulukan imam. Oh, mendahulu makna dia pergi dulu daripada imam. Dia pergi dulu, ketinggalan dua rukun. Jadi ketinggalan meninggalkan imam dua rukun. Makna dia mendahulukan diri dia dua rukun. Contoh tu imam tengah berdiri, dia rukuk. Okey, dia rukuk. Tak kira satu lagi. Lepas tu dia kira i'tidal, satu dah tinggal. Dia on the way je sujud, dua. Tinggal dua. Maka waktu tu batal. Kalau sengaja lah. Kalau sengaja tak sengaja ni mutlak ni. Mendahulukan dua rukun fi'li atau ketinggalan daripadanya imam dengan dua rukun fi'li dengan tiada uzur. Tiada uzur ni maksudnya dia bukan muwafiq. Dia bukannya makmum muwafiq, tu imam pergi dulu. Sama juga tu imam rokok, tu imam i'tidal, tinggal satu dah. On the way saja, turunnya on the way turun, batal lah. Ada kalau kita pedoman sembahyang Jumaat tu, kalau on the way turun tu berlaku khilaf ulama. Pandangan muktamad batal dah. Kalau dah sujud tu tak ada khilaf, batal. Kesembilan, niat memutuskan sembahyang. Tengah-tengah sembahyang, malas sembahyang, batal. Atau menggantungkan niat itu dengan suatu barang ataupun pergi datang, okey. Ataupun menggantungkan niat, yakni ta'liq niat dengan suatu barang. Contohnya kalau sat lagi Tok Qadi mari nak akad nikah, batal mai aku. Batal kalau dah. Tak payah tunggu tu imam mari, dia sudah batal. Jadi dia ta'liq niat tu makna dia tak jazam lah. Atau pergi datang fikiran memutuskan sembahyang. Dalam kitab Arab disebut taraddud fi niyah. Jadi apa-apa yang boleh menyebabkan kejazaman niat itu tidak mendapati, maka batal sembahyang dia. Taraddud, nak sembahyang kedok ni batal selalu dah. Fasal sujud sahwi, sunat sujud sahwi 2 kali sujud. Ada orang kita pernah dengar syarah mengatakan, ada pensyarah lah, seorang pensyarah hamba Allah Ta'ala dia kata apa? Dia kata apa itu dulu? Dia kata kalau lupa ke apa, kalau tambah kot, kalau tertambah rukun tu surat sujud 2 kali. Kalau apa satu lagi dia kata satu lagi tu yang mana tu memang sudah sujud sahwi pun, dia kata lain, bukan 2 kali. Sudah lain kat mana? Lepas tu lepas dia kata lain tu, dia tak tegang dia senyap gitu. Mu pergi cari je. Kita orang cari mana ada mazhab mana. Aduh. Tu 2 sujud sahwi ni semua keadaan. Bermula sebab-sebabnya sujud sahwi ada 3 perkara. Pertama-tama meninggalkan sunat ab'ad. Sunat ab'ad apa? 7 semalam. Baca kunut, selawat dalam kunut, selawat atas sahabat dalam kunut. Berdiri dalam apa nama tu? Selawat ke atas Nabi dalam tasyahud. Selawat atas sahabat dalam tasyahud akhir. Bacaan tasyahud, duduk tasyahud. 7. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dengan tiada uzur, mana tadi? Lagi datang fikiran 3 perkara. Pertama-tama meninggalkan sunat ab'ad. Seumpama tasyahud awal atau selawatnya selawat tasyahud awal, atau selawat atas keluarga tasyahud akhir. Ia seorang meninggalkan kunut. Atau selawat atas Nabi, yakni meninggalkan selawat atas Nabi, atau atas keluarga, atau atas sahabat-sahabat, atau meninggalkan taslim atas sekalian mereka itu Nabi dan sahabat. Taslim ni wasallam tu lah, naktah. Maka sunat sujud sahwi, sama ada sengaja atau terlupa. Sengaja tinggal kunut, sekali sujud sahwi, tak apa, boleh juga. Tu imam tinggal kunut, kita sunat sujud sahwi walaupun dia tak sujud sahwi. Walaupun kita dah buat kunut sekalipun, kerana kekurangan imam berjangkit pada makmum. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, mana dia? Selawat At-Tirmidzi. Kedua mengerjakan yang membatalkan sembahyang dengan sengaja.
Ini perkara yang membatalkan sembahyang lagi. Mengerjakan yang membatalkan sembahyang dengan sengaja. Kalau tak sengaja, maka dia boleh teruskan dan sunat sujud sahwi sebab tak sengaja. Jika dikerjakan benda yang membatalkan sembahyang tu dengan lupa, tiada batal. Tetapi sunat sujud sahwi, iaitu sujud sahwi itu iaitu perkara yang membatalkan sembahyang, seperti makan sedikit dengan lupa, atau berkata-kata, ni contoh bagi kata lupa ni, atau berkata-kata sedikit dengan lupa. Sedikit ni kurang daripada 6 kataan lah. 6 kalimah bukan huruf, 6 kalimah. Kita ambil pandangan 6 kalimah, dia dah khilaf ni. Atau menambah satu rukun fi'li. Atau menambah satu rukun fi'li. Contoh dia rokok 2 kali. Ada satu ustaz tu, tak mau khabar nama. Dia tersujud, bukan, dia buat duduk antara 2 sujud 2 kali, sujud 3 kali. Rakaat kedua masa tu dia sujud, lepas tu duduk, sujud lagi, duduk lagi, sujud lagi, tu baru bangun. Kita diri ya. Kita diri apa rakah. Aduh, silap. Tu imam silap. Tu imam silap. Jadi ketika tu imam silap tu, apa nama tu, tak silap. Dalam bab isu kalau tu imam silap tu, ada khilaf, ada pilihan sebenarnya. Pilihan antara mufarakah ataupun tunggu. Cuma ibarat yang kata tunggu ni, kita tak terbaca lagi, tak jumpa lagi. Rasa macam boleh. Itu masa baca pedoman hari tu, rasa ada yang dia kata suruh tunggu, tapi tak pasti. Banyak ibarat suruh mufarakah, takut hak tu yang muktamad. Tu kena cari lain. Macam mana? Contohnya dia semayang asar ataupun zuhur, kita semayang subuh ataupun maghrib. Tu bolehlah ada istilah tunggu. Cuma kalau tu imam tersilap dan sebagainya ni, kita tak tegur tu, kita dah tegur dah dia. Kalau kita dah tegur dah, kemudian dia tak juga bangun, dia tak juga gerak, itu yang kita majmuk, yang kita nukil tu, gitulah dia suruh mufarakah. Dalam kitab Kifayatul Nabi pun sama juga. Selepas ditegur oleh Tok Imam, Tok Amum, dia tak bangun juga, kena mufarakah. Kerana kalau dia buat benda tu dengan sengaja, batal sembahyangnya. Kalau dia buat dengan terlupa, maka dia tersalah. Makmum tidak boleh ikut perbuatan yang salah. Kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, mana dia? Dengan lupa. Ketiga, membuat rukun fi'li dengan syak. Apakah lebih atau tiada? Seumpama syak, apakah sudah 2 kali atau baru sekali, maka wajib sujud lagi sekali. Maka wajib sujud lagi sekali dan sunat sujud sahwi. Kenapa dia tetapkan sujud saja? Patutnya umum lah. Membuat rukun fi'li dengan syak. Rukun fi'li ni umum, tak semesti sujud. Tu mungkin contoh lah. Rukun fi'li ni tak semesti sujud. Rukun rokok, tidak sujud ke apa-apa, rakaat lah baru ke, rakaat 3 ke 4, maka dia kena tambah lagi. Kemudian sunat sujud sahwi. Begitu. Demikian pula jika itu syak, apakah sudah 4 rakaat, hari nisbah rakaat, tadi tu nisbah rukun, atau baru 3 rakaat, maka wajib lagi 1 rakaat dan sunat sujud sahwi. Noktah. Jadi contoh tadi tu dia terhasar kepada sujud saja. Padahal rukun fi'li lebih luas, bukannya sujud saja. Adapun jatuhnya sujud sahwi, berlakunya sujud sahwi itu bagi munfarid, bagi seorang-seorang ataupun imam. Tetapi niat munfarid ataupun imam tu wajib atas keduanya, kedua munfarid dan imam tu, dengan tiada berlafaz. Jadi sujud sahwi kalau nak buat kena niat, tapi tak payah berlafaz. Ni baru ibarat kita secara sarih, tak payah berlafaz. Usalli ke nawaitu, tak payah. Niat dalam hati saja. Maka jika berlafaz, batal sembahyangnya seorang. Sebab apa? Sebab dia bercakap. Benda yang tak disuruh syarak untuk talafuz niat, dia pergi talafuz, batal.
Adapun makmum maka wajib atasnya makmum menurut imamnya makmum. Jika imamnya makmum sujud sahwi. Jadi kalau makmum dia berimam, imam sujud sahwi, dia wajib ikut. Kalau tak ikut batal. Tapi kalau imam tak buat, dia sunat sujud sahwi. Kalau tak buat pun tak batal. Kalau buat lagi sempurna, lagi bagus. Pasal lain. Pasal sunat sujud tilawah sekali, iaitu sujud tilawah bagi yang membaca ayat atau yang mendengarkan akan ayat yang ada sujudnya tilawah. Jadi sekarang ni dituntut sujud tilawah kepada siapa? Kepada pembaca dan kepada pendengar. Tak payah kata dalam semayang, di luar semayang. Contoh Syekh Zakwan kita ni, dia duduk mengulang, dia tiba-tiba detail furuk dia ada dalam kitab Rawdatul Talibin, dalam kitab Syarah Pedoman Sembahyang Jemaah yang kita buat tu. Tu detail. Sujud sahwi, sujud tilawah tu berapa surah. Sujud tilawah mana yang ada khilaf. Kalau tu imam tu sujud tilawah kepada benda yang tak sunat sujud tilawah macam mana. Itu furuk dalam Rawdah Talibin yang kita letak dalam Syarah Pedoman dah. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, maka adalah itu 14 ayat. Iaitu adalah ayat itu tu. Maka adalah itu, yakni itu mana? Iaitu benda yang sunat tilawah tu, sujud tilawah tu 14 ayat di dalam Quran. Bermula jikalau yang membaca ayat di luar sembahyang, maka syarat sujud adalah syarat sembahyang. Jadi kalau kita nak sujud tilawah, dengar abang Zakwan kita ni baca, kita pun nak sujud, tapi kena syarat macam sembahyang lah. Ada suci daripada hadas, ada kecil, ada besar tak ada, dan suci daripada najis, dan menghadap kiblat. Jadi kalau orang bola tu dia suka go, kalau dia menghadap kiblat sah lah. Kalau cukup syarat tutup aurat, dia pun suci, tak ada najis, ada kiblat, boleh lah. Tu kalau sujud syukur. Ni sujud tilawah sama juga, dia panggil sujud tilawah dengan sujud syukur fi makna salah. Dan tutup aurat nafta. Adapun rukun bagi sujud sahwi, sujud tilawah 4 perkara. Pertama-tama niat di dalam hati sahaja aku sujud tilawah lillahi ta'ala. Berbareng ni bersama-sama, muqaranah dengan takbiratul ihram. Dia takbir Allahu Akbar. Kemudian kedua takbiratul ihram, ketiga sekali sujud dengan tumakninah. Bukan, takbiratul ihram naqtah, ketiga sekali sujud dengan tumakninah. Jadi dia ada takbiratul ihram, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu cara sujud. Yang keempat salam. Itu 4. Jadi dia macam semayang, takbir dulu, Allahu Akbar, takbir intiqalah, sujud, Allahu Akbar, bangun balik, duduk terus sujud, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu. Orang cerita takbir itu semua, Allahu Akbar, waktu takbir intiqalah, waktu takbir intiqalah lagi bagi salam. Begitu lah. Ikutlah, lu tak iftirash ke apa ke. Ini bukan syarat rukun itu. Asal salangnya. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, seperti semayang dia kata, iaitu assalamualaikum warahmatullahi. Tetapi tiada dengan tasyahud. Tak payahlah baca at-tahiyatu, terus salam. Macam semayang jenazah, terus salam. Adapun jikalau dalam semayang, maka sunat pula bagi munfarid, semayang sendiri ataupun imam, sujud tilawah. Sujud wajib, sunat. Tapi untuk makmum, kalau imam buat, wajib buat. Gitu. Kalau untuk imam, sunat saja. Makna kalau imam tak buat, makmum jangan buat pula. Makmum buat habis, maknanya dia telah melakukan perbuatan yang tidak dibuat oleh imam, hukum dia batal. Ataupun imam sujud tilawah, adapun niat sujud tilawah ni, maka ada khilaf antara ulama-ulama. Yang kata wajib, ada yang kata sunat. Dua-duanya mu'tamad.
Dua-duanya muktamad. Mana ada khilaf yang muktamad yang tak nak kata, mana satu muktamad tak nak tarjih. Niat dia tu. Niat tu. Tadi dia kata niat tu wajib tu. Hati niat adalah hati sahaja aku sujud tilawah kerana Allah Taala. Sini baru dia bahas pula tentang khilaf. Niat dia tu. Adapun makmum maka wajib atasnya. Ni adapun niatnya, betul lah. Ini niat dia. Niat tu dia khilaf dulu. Tadi hak dia yang pertama tadi atas tu dia kata rukun sujud tilawah 4, antaranya niat. Itu hak wajib lah. Nak ada khilaf niat ni kena niat ke dak. Tu. Kemudian kata musannif, adapun makmum maka wajib atasnya makmum menurut imamnya makmum pada sujud tilawah. Kalau tak buat batal. Kalau tak sedar, contoh tu imam baca surah dekat tarawih, mic putus, kita duduk belakang ni, dia buang Allahu Akbar, sujud tilawah, orang tak dengar belakang, orang ingat dia baca surah lagi, duduk delay. Lepas tu imam bangun, tiba-tiba mic pusi lagi, Allahu Akbar. Maka adakah ketika itu kita kena sujud tilawah ataupun tidak? Tak payah. Sebab apa? Sebab kita tak sedar diri. Kemudian tu imam dah bangun dah, jangan pergi sujud tilawah dulu. Kerana begitu dia akan membuat perkara yang menyebabkan imam tak buat, iaitu apa? Sujud. Yang mana kita pergi sujud tu apa? Tadi sujud tu tak ikut. Ataupun kalau kita sedar dia on the way berdiri dah, kita baru nak sujud, dia dah bangun dah. Kita tak payah sujud lagi. Kita tak payah teruskan sujud, naik semula. Gitu. Yang itu sujud pula. Habis. Fasal. Perihal sembahyang sunat. Bermula sunat yang muakkad daripada sembahyang sunat, jumlahnya sembahyang sunat 10 rakaat. Iaitu 10 rakaat, 2 rakaat daripada itu sebelum subuh. Nya tu subuh dah. Iaitu dia panggil sunat subuh. Usalli sunnatas subhi. Tak ada qabliyatan. Usalli sunnatas subhi saja. Yang ada qabliyatan niatnya apabila ada ba'diyah. Sunnatul asri sama juga. Tidak ada ba'diyah, maka sunnatul asri. Dah kalau niat qabliyah tak ada apa, cuma tak payah niat lah. Tu. Sunat subuh pula disunatkan baca alam nashrah rakaat pertama, alam tarakai rakaat kedua. Ada hikmah dia, ada tajribat ulamanya. Antaranya dalam kitab Asy-Syi'anatul Talibin sebut, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan kalau baca begitu maka elok daripada buasir, elok daripada musibah yang akan berlaku pada hari itu, dan sebagainya. Macam-macam hikmah lah. Dan kalau disunatkan juga untuk gabungkan ayat yang pertama, ayat qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, qul huwallahu ahad rakaat kedua, dalam kitab Hasyiah Al-Bijri. Kemudian Hasyiah Al-Bijri mengatakan ada iskal, bukankah sunat subuh ni Nabi SAW itu buat ringkas, kenapa kalau kita baca panjang ni jadi panjang pula? Maka Syekh Sulaiman Bijirmi menjawab bahawasanya panjang begitu yang tak dituntut ialah panjang yang tidak warid daripada Nabi SAW. Kalau warid daripada Nabi SAW dan dianjurkan ulama untuk baca, maka tidak dikirakan sebagai memanjangkan sembahyang sunat subuh. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan 2 rakaat sebelumnya zuhur atau Jumaat. 2 rakaat sebelum Jumaat. Dan 2 rakaat sesudahnya Jumaat. Jadi kalau pergi Mekah, kalau di azan tu, itu belum masuk zuhur. Jangan pergi sembahyang qabliyah pula. Di azan kedua baru masuk zuhur. Tu. Sesudahnya dan 2 rakaat sesudah daripada Jumaat ataupun zuhur. Sesudahnya tu kena pada kedua Jumaat dan zuhur. Dia pelik sikit ibarat dia. Dan 2 rakaat ba'dal maghrib. Selepas maghrib. Waktu orang Indonesia kalau kata apa, ba'da asar, ba'da maghrib. Dia punya bahasa tu. Ni yang sunat muakkad 10 ni. Dan 2 rakaat ba'dal isya, selepas isya. Adapun yang bukan muakkad, jumlahnya yang bukan muakkad 12 rakaat. Bermula daripada itu 12 rakaat, 2 rakaat tambah sebelumnya zuhur atau Jumaat, dan 2 rakaat tambah setelah keduanya zuhur atau Jumaat.
dan 4 rakaat sebelumnya nya asar. 4 rakaat sunat asar ni 4 tu tidak muakkad. Dan 2 rakaat sebelumnya sebelum maghrib. Dan 2 rakaat sebelumnya sebelum isyak. Dan sunat subuh dan sunat sembahyang habis. Titik. Dan sunat sembahyang witir sekurang-kurangnya witir 1 rakaat. Buat 1 rakaat berterusan hukum dia makruh. Semayang sunat tetap sunat. Kata Syekh Ibn Hajar, makruh tu dengan makna kurang pahala. Perbuatan mengekalkan serakaat itu yang makruh. Adapun diri semayang witir tu sunat, makna dia kurang pahala kalau berterusan. Kalau tidak berterusan dengan makna sekali, 2 kali, 3 kali, khilaful aula. Tu. Dan pertengahan dan apa tu? Dan pertengahannya, tengahan maksudnya itu. Dan pertengahan daripada sembahyang witir itu, tengahannya 3 rakaat. Tengahan ni maksudnya ialah sekurang-kurang sempurna. Mana 3 rakaat dengan 3 rakaat, 2 rakaat bagi salam, 1 rakaat bagi salam. Bukannya sambung macam maghrib. Kalau sambung macam maghrib pun sah juga, cuma tidak afdal. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan sebanyak-banyaknya witir 11 rakaat. Noktah. Adapun waktu witir habis tu. Waktunya witir daripada waktu witir startnya daripada habis sembahyang isyak. Habis sembahyang, bukan masuk waktu. Jaga tu. Habis sembahyang. Kalau kita pukul 12 sembahyang, pukul 12 lah start habis. Start witir tu. Kalau kita sembahyang pukul 4 pagi lah, tak ada pukul 2 pagi. Hingga fajar, yakni fajar sadiq. Dan sunat sembahyang duha, waktunya waktu sembahyang duha dari terbit matahari, iaitu 20 ataupun 30 minit tambah waktu syuruk dalam kalender tu, sekadar sependirian. Dia punya bahasa dia. Sependirian ni biasanya duduk tegak, seseorang yang berdiri tegak. Kalau kita Arab segalah. Sekadar sependirian tu gitu, kita berdiri takat tu matahari naik. Jadi matahari naik tu bila segalah tu ukuran dia macam ni ke macam ni? Jawapannya ialah macam ni. Sengit. Cuma macam mana segalah tu boleh dibahas dalam ilmu falak lah. Tu dia punya bahasa saja. Sekarang senang, tak payah kira dah. Ada kalender dah, tambah 20 lebih minit tu, itulah masuk waktu duha yang pertama. Waktu duha dengan waktu syuruk isyraq, khilaf ulama adakah sama ataupun beza. Dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin, dalam kitab Hasyiah Jamal ala Fathil Wahhab, dua-duanya memuktamadkan benda yang berbeza. Ada yang memuktamadkan sama, ada yang memuktamadkan beza. Jadi beza lah. Jadi khilaf. Dan duha ni pandangan mu'tamadnya 8 rakaat paling banyak. Pandangan dhaif 12 rakaat. Pandangan mu'tamad 8 rakaat ialah Syekh Ramli rahimahullah. Pandangan dhaif 12 rakaat Syekh Ibn Hajar rahimahullah. Waktunya waktu matahari habis, sekadar sebenarnya hingga waktu zuhur. Dulu ada orang kata sampai pukul 11, 12 kan, sampai zuhur ya. Mana zuhur 1 suku. Pukul 1 dia buat lagi. Tu. Maka sekurang kalau afdalnya ialah 1/4 siang, iaitu lebih kurang pukul 10. 1/4 siang yang awal. 2 rakaat. Sebangka sekurang-kurangnya duha 2 rakaat. Dan sebanyak-banyaknya duha 8 rakaat. Ni atas pandangan mu'tamad. Kalau kita tasawuf biasanya dia akan sebut 12 rakaat. Karena mereka lebih ke arah lebih banyak untuk suruh ibadat, maka boleh beramal untuk qada'ih, untuk ibadat, tak apa. Habis. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kata dia, dan sunat al-wudu, semayang sunat wudu 2 rakaat sesudahnya seorang ambil air semayang. Ni amalan Bilal bin Rabah, Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Sunat wuduk ni bila start mula waktu dan bila dah tak boleh dah, khilaf ulama.
Pandangan mu'tamad, startnya selepas ambil wuduk dan habis waktunya bila dah kering wuduk tu. Bila dah kering wuduk. Dalam kitab Hasyiah I'anatul Talimin kata ada pandangan yang mengatakan selama mana tidak batal wuduk boleh sunat wuduk. Luas sikit. Selama mana dia ambil wuduk tu tak batal, selama itulah boleh lagi dia sembahyang sunat wuduk. Dan sembahyang sunat wuduk, bila kita sembahyang sunat wuduk, boleh tak kita tajdid wuduk? Jawapannya tidak sunat tajdid wuduk kerana berlaku tasalsul dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri ala Fathul Qari. Tasalsul ke mana? Lepas sembahyang sunat wuduk, ambil lagi. Sembahyang sunat wuduk, ambil lagi. Pas sudah. Tu. Dan sunat tahiyatul masjid, dah 2 rakaat. Sunat tahiyatul masjid antara sembahyang sunat yang boleh digabungkan dengan sembahyang lain. Contohnya kita mari lewat tu imam dah rakaat kedua, kita pun sembahyang. Itulah tahiyatul masjid kita, itulah sembahyang fardu kita. Dia boleh gabung dengan hal lain. Jika masuk masjid, ni dia panggil sebab terdahulu. Jadi sebab terdahulu tidak ada masalah untuk melakukannya pada waktu tahrim. Pada waktu tahrim. Contoh masuk PTBR ni, PTBR di masjid, masuk mayang tahiyatul masjid. Cuma masjid ni ada 2 pula, masjid jami', masjid ghairu jami'. Masjid jami' lebih afdal daripada masjid ghairu jami'. Dan sunat tarawih 20 rakaat. Hak ni 4 mazhab. Kecuali mazhab Maliki ada 2 riwayat, 2 pandangan, 36 dengan 20. Cuma memada boleh ke tak buat kurang, dapat ke tak fadilat jemaah tarawih tu, khilaf ulama. Pandangan pertama dapat juga walaupun 2 rakaat. Pandangan kedua kata Imam Syarqawi rahimahullah dalam Hasyiatus Syarqawi ala tahrir, walaupun dia buat 16 rakaat tetap tak dapat fadilat tarawih, dia hanya turun kepada sembahyang sunat mutlak. Allahu akbar. Itu lah. Tiap-tiap 2 rakaat daripada nyonya tarawih dengan tasyahud dan salam. Kalau buat 4 rakaat batal dalam mazhab kita. Dalam mazhab Hanbali boleh. Kat Indonesia kalau yang jenis Muhammadiyah dia buat 4 rakaat sekali salam. Kalau mazhab Hanbali sah, mazhab Syafi'i tidak sah. Tidak sah. Tanbihun ay hadza kalamun munabbihun liman ghafala. Bermula orang yang ada punya qada sembahyang fardu, maka dengan uzur itu dari lupa. Mana ayat gitu? Bermula orang yang ada punya qada sembahyang fardu, maka dengan uzur itu dari lupa. Jadi orang yang ada punya qada, yakni perlu qada sembahyang. Kita perbetul lah cara dia punya tu. Ayat orang yang mesti qada sembahyang tu, maka dengan uzur itu, yakni ada yang bukan uzur, ada yang uzur. Yang uzur pun wajib qada, yang tak uzur pun wajib qada. Yang uzur dari lupa, yakni dari sebab lupa, wajib qada. Atau ketiduran, wajib qada. Ketiduran ni pula kena tafsil. Adakah dia dikategorikan sebagai uzur ataupun tidak? Pertamanya ialah tidur dalam waktu. Keduanya tidur luar waktu. Tidur dalam waktu, contoh dia tidur bangun pukul 2. Dia sedarlah, dia pun kata awal lagi, dia pun tidur. Kalau zan dirinya kata kalau aku tidur ni akan terlepas terlajak sampai pukul 6, haram tidur. Bila dia bangun wajib qada segera dan tidak ada uzur baginya. Tapi kalau dia tengok pukul 2 tu lambat lagi, dia tidur balik dalam keadaan zan dalam hati kata boleh bangun sebelum asar, tiba-tiba terlepas juga, hukum dia tak berdosa, dia wajib qada tapi tak segera. Sebab tidurnya tu tidak haram. Dia zon dah, biasa boleh bangkit, tiba-tiba tak boleh bangkit. Itu dalam waktu. Di luar waktu pula, contohnya ialah dia telah sembahyang isyak, dia tidur pukul 2. Dengan makna dia zon kata kalau aku tidur pukul 2, aku akan bangun pukul 8 tak sembahyang subuh. Adakah wajib
Adakah haram dia tidur pukul 2 ataupun tidak? Khilaf ulama. Pandangan pertama mengatakan haram tidur pukul 2 kalau tahu kata esok dia tak boleh bangun subuh dengan tepat waktunya. Pandangan kedua ialah tidak haram kerana belum taklif untuk sembahyang subuh. Belum ditaklifkan untuk sembahyang subuh. Maka dia pun bangun pukul 8, maka wajib qada, tak wajib segera sebab diuzurkan, sebab ketiduran. Tadi tu. Jadi ketiduran kena tafsil. Atau kena paksa. Kena paksa. Apa dia? Dia paksa jangan semayang. Kalau termayang, tembok. Dia pun tak semayang. Wajib qada juga. Maka wajib atas nyonya seorang qada kapan saja. Tetapi sunat sekira-kira membayar qada nyonya seorang itu. Ni tafriq ni, tapi masalah lain. Yang kata wajib atasnya qada kapan saja, tapi sunat ni yakni kalau tinggal semayang tu dengan uzur syarak. Tu sunat. Kalau semayang, tinggal semayang, wajib qada segera, itu tak ada uzur syarak, hak tu wajib segera qada, bukan kapan saja, segera qada. Tu segera qada. Contohnya kalau yang ada uzur ni, contoh dia tu haid. Dia haid. Zahir hukum haid apa? Lepas habis berhenti istihadah. Wajib qada bukan segera. Wajib qada bila-bila boleh. Sunat saja segera. Dan sunat mendahulukan nyonya qada atas sembahyang sunat. Sunat mendahulukan atas sembahyang sunat. Sunat untuk qada tu, iaitu qada yang mana? Qada yang tidak wajib segera. Kalau yang wajib segera, kalau qada nyonya seorang itu dari tinggal sembahyang tiap. Mana hak tadi tu dia cerita berkenaan dengan benda yang ada uzur lah ke? Ada uzur sunat lah ke? Tapi kalau tak ada uzur, maka wajib atas nyonya seorang segera qada, dan tiada harus sembahyang sunat hingga selesai daripada bayar qada, yakni atas pandangan mu'tamad. Pandangan kedua, boleh juga sembahyang sunat dengan syarat ada azam nak qada semua. Hak ni biasa orang tanya bila main tarawih. Saya ni tinggal banyak tahun ni tapi nak sembahyang tarawih. Atas pandangan kedua boleh, atas pandangan pertama mu'tamad tak boleh. Bahkan tak boleh sembahyang sunat lain melainkan kena habis qada sembahyang. Kalau saya pilih hak ni, nak pilih hak muqabil buat apa? Hak ni bagusnya bayar hutang. Kita bayar ada hutang dengan nak beli kereta. Agak nak beli mana tu? Ada 20,000 ni, 20,000 untuk bayar hutang, 20,000 boleh beli kereta second hand. Nak beli mana? Bila hutang lah, kereta second hand dulu. Pasal bermula dosanya orang yang tinggal sembahyang terlalu amat besar. Dosanya amat besar. Send 50 stars. Nak tahu apa tu? Ada free tu. Duit ratus, bawa duit. Tak tahu ke? Aduh. Kawan ni pun nak mampus lah. Lak tinggal kat atas. Dia 50. Dia 500 bawa duit. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, mana dia hilang? Memanglah maka. Bukan surat ni makan lah tu. Qadha dan tiada harus dan tiada habis. Pasal bermula dosanya orang yang tinggal sembahyang terlalu besar. Dan siksanya siksa orang tinggal sembahyang terlalu amat keras. Ni tanbih. Dia panggil apa? Tarhib. Dalam Wisyahul Afrah pun dia mula dengan orang-orang yang meninggalkan sembahyang. Apa akibat dia? Maka telah diriwayatkan oleh setengah daripada ulama bahwasanya orang perempuan tu, tiba-tiba orang perempuan siapa? Mati setelah diturunkan perempuan tu diturunkan dia dikubur. Diturunkan perempuan tu dikubur oleh saudara perempuan tersebut. Maka jatuh kantung.
Kantung punjian. Poncing tu dia. Oh ni. Ni. Kantung. Kantung buah duit. Sekali lagi. Perempuan ada seorang, bahawasanya yang perempuan, seorang perempuan, ni mungkin tempat dia kot, Allah Alam. Riwayatkan setengah ulama. Seorang perempuan mati setelah diturunkan dia, seorang perempuan mati setelah diturunkan perempuan itu dikubur oleh saudaranya, saudara perempuan. Maka jatuh kantung pujian perempuan tu, kantung duit yang ada uang perempuan tadi di dalam kubur. Maka setelah habis tutup kubur, maka saudaranya perempuan itu dapat ingat bahawa pujian seorang perempuan tadi tu jatuh di dalam kubur. Yang ada uang tu. Maka balik olehnya perempuan tu hendak menggali kubur itu. Saudara lah. Apa dia? Saudara perempuan lah. Hendak menggali kubur itu kerana mengeluarkan pujian saudara tadi. Sebab ada uang saudara tadi. Maka waktu ia mulai menggali kubur itu, maka keluar api daripada kubur itu. Ni tajribah, memang panggil apa? Reality ya. Reality. Maka ia saudara tadi tiada dapat tahan dari panasnya api. Lalu ia saudara balikkan tanah kubur itu. Balik mana? Kamu balik serta menangis berjalan pulang. Apa tu? Menanya mak saudara tu. Mana ni adik-beradik? Betapakah dosa saudaraku di masa hidupnya saudaraku beserta lantas ini dalam keadaan segera diceritakan pada nyonya saudara tadi hal kubur saudara perempuan tadi. Maka mak saudara pun amat menangis, sedih hatinya mak. Cerita kat sini mendengar tak pernah dengar lagi cerita ni. Mendengar hal anak ibu mak tadi, maka berkata maknya seorang perempuan tadi, tiada dosa saudaramu melainkan terkadang ia saudaramu tinggal sembahyang 5 waktu dengan tiada uzur. Macam mana? Agak macam mana tiada uzur ni? Ialah boleh jadi sama ada dia memang fasik betul, memang dia tak sembahyang, ataupun dia sembahyang tapi dia tak tahu hak nipah. Tak tahu hak nipah. Yang wajib dia sembahyang, dia tak sembahyang. Yang tak wajib dia sembahyang, dia pergi sembahyang. Jahil hak nipah boleh menyebabkan seorang perempuan tinggal sembahyang tanpa uzur. Dengan sekira-kira dia mengingatkan darah yang keluar istihadah, darah yang keluar itu haid padahal istihadah. Dan dia pun tak sembahyang. Sembahyang tu, tinggal sembahyang tu, tak uzur. Dia asalnya kita tinggal sembahyang kerana haid, lepas tu pada zahirnya tiba-tiba istihadah wajib qada, tapi wajib qada tak segera. Sebab apa? Ada uzur syarak. Tapi ni jahil yang tak dimaafkan syarak. Bila jahil yang tak dimaafkan syarak, dia pun tak sembahyang 5 waktu. Tak sembahyang 5 waktu. Iaitu apa? Dia ingatkan istihadah, dia ingatkan haid, rupanya istihadah. Yang mana istihadah wajib sembahyang. Jadi kejahilannya tidak diberikan keuzuran kerana di sekelilingnya ada orang mengajar dia tak pergi. Ada ustaz, ada ulama, dia tara'ikan, dia tak tanya hukum hakam kaitan haid nifas. Ni berapa ramai? Haid nifas tak reti lagi. Sebab tu kita ajar hak tadi, yang itu tu istiadah tu paling kurang tu. Tu pun tak tahu juga, tak tahu. Memang malah. Biar tak jadi perempuan tu. Kalau tahu lelaki pasal kecing tu tak basuh tu. Tak basuh bersih, tak berdehem, tak apa satu lagi? Sibrak tu berdehem. Ataupun urut zakar. Stembok tu berdehem. Bukan. Sibrak berdehem.
Dirham dan apa-apa usaha-usaha untuk kita ni keluarkan kesaki baki yang kecil. Istibrak. Hah? Istibrak tu biasa dirham lah. Untuk mengeluarkan kesaki baki yang kecil. Kesaki baki kecil istibrak lah. Istibrak. Tu proses-proses istibrak lah. Tapi selalu orang buat contoh dirham lalu. Tu ya. Dirham, urut zakar. Dah tahu dah maklum aku. Tak kita pasal aku kecil sini pula apa aku. Tanah Nuh. Oi, tu lain. Tanah Nuh. Itu istilah dalam semayang. Tu berdehem saja. Tu yang istibrak tu dia proses untuk keluar saki baki. Antaranya berdehem. Kalau hak tu khusus berdehem dalam semayang pula. Lain pula tanah Nuh. Betul? Tu. Jadi perempuan kena wajib tahu hak nifas. Jangan tinggal sembahyang tanpa uzur. Bahaya ilmu memperguna kau orang. Bahaya 1000 boleh ya. Aduh, belah-belah kat masjid apa Dewan Perdana? Dewan kuliah di KU kan. Berapa ramai sekarang? 30 orang lah. Allah. Tuan-tuan ni dimuliakan Allah Ta'ala. Pakat promote lah Iriza nak buat bulan sebelah ni lipas ni. 30 orang hari. Tahu-tahu banyak lelaki lah. Banyak lelaki ke? Berapa banyak? Berapa banyak tak apa. Allah, 30 orang. 30 orang je. Patut 300 orang. Habis. Pasal bermula wajib atas ayah bonda. Pula dah. Memerintahkan kanak-kanak bersembahyang dari masa kanak-kanak ni anak dia lah. Dari masa umurnya kanak-kanak 7 tahun. 7 tahun ni khilaf takriban atau tahdidan. Gitu. Dan jika sampai umurnya perempuan dah. Kanak-kanak tu 10 tahun belum juga semayang, maka wajib atas keduanya mak pak memerintahkan itu kanak-kanak tu dengan pukul yang patut adanya. Yang ni pukul yang tak mencederakan. Pukul di tempat yang tertutup, bukan yang zahir seperti muka, tak boleh. Jadi antara umur 0 sampailah umur 7 tahun ialah masa syurga budak-budak. Dia nak minta apa, bagi. Waktu 7 tahun tu start kita dah mengajar dia. Bukan setakat puasa, bukan setakat semayang, bahkan puasa. Dan wajib juga ajar benda-benda haram, wajib juga ajar benda-benda sunat. Bukan wajib, sunat lah. Kalau benda sunat lah. Benda sunat pun kena ajar juga. Benda wajib ajar, benda sunat ajar. Sugi. Sebelum semayang kena sugi. Hak ni perbuatan haram, minum arak ni haram, bagi tahu. Contoh dia tengok kartun contoh tengok kartun. Ni laki perempuan ni tak kahwin haram. Sebut jelah. Bukan dia tahu apa, walaupun tak tahu apa. Tu. Ini umur 7 tahun 8 tahun masuk menari. Laki perempuan alasannya cik mak nak kejut subuh dia tak mau bangun. Pak pun kata tak apa cik pas kecil pas besar malah piang apa. Umur 7 tahun tu dia kena bangun subuh. Ajar supaya bangun subuh tu 7 tahun. 7 tahun tu. Kena gerak dah subuh dengan nama kesiang-kesiang ni. Tak ada kesiang dah. Kesiang tu sebelum tu. 10 tahun pula 7 tahun. Apa dia? Sama juga lah. Takriban atau tahdidan. Dia kalau bab umur ni semua sama ya. Khilaf dua tu Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala.
Samalah balik 15 tahun pun takriban atau tahdidan. Tapi kalau hak tu istikmal. Betul? Apa dia? Takriban atau tahdidan. 10 nak 11. 10 nak 11. Kemudian mana dia? Jikalau tinggal semayang dengan tiada maghrib dengan zuhurnya, wajib tayunda 10 tahun. Dengan hukum yang patut. Fasal bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafar. Kalau kita mazhab Syafi'i kufur nikmat. Artinya barang siapa meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka telah kafirlah dianya, telah kafirlah ia adanya. Kafir apa sini? Mazhab Syafi'i kafir nikmat. Mazhab lain ada sebagian ulama kata kafir i'tiqad. Maka ini hadis dimaknakan oleh Imam Hanbali radhiyallahu ta'ala anhu dengan zahir hadis, yakni tiap-tiap orang yang tinggal sembahyang dengan tiada uzur maka kafirlah ia. Kafir sungguh. Imam Hanbali, Imam Ahmad ibnu Hanbali itu nisbah mazhab. Qauluhu Hanbali, ini adalah nisbah mazhab. Adapun namanya Ahmad ibnu Hanbal. Gitu. Gitu. Habis. Jadi mungkin mazhab Hanabilah mungkin dia tidak setuju dengan Imam Hanbali. Macam Imam Syafi'i lah kita al-um. Boleh jadi ulama Syafi'i lah kritik pandangan Imam Syafi'i. Itu kena tengok mazhab Hanbali lah pula muktamadnya mana. Cuma Imam Hanbali dia berpandangan sedemikian. Adapun yang dimaknakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, begitu juga ulama Syafi'iyah, iaitu jikalau yang tinggal sembahyang dengan tiada mengiktikadkan akan wajibnya sembahyang, maka kafirlah ia seorang. Bukan kafir. Aku halal ni, aku tak sembahyang maghrib, apa? Kafir. Gitu. Adapun jika ia seorang tinggal dengan malas saja, padahal ia seorang mengiktikadkan wajibnya sembahyang, maka tiada menjadi kafir. Tak jadi kafir. Lepas tu fasik. Kalau Khawarij dia kata kafir. Setiap orang yang buat dosa besar kafir. Murji'ah, setiap orang buat dosa besar tak kafir. Sebab dah ada iman dah. Dosa pun tak payah. Lagi tasawuf lah tu. Tetapi dosanya, dosa tinggal sembahyang amat besar adanya. Habis. Pasal adapun bersembahyang berjemaah lebih afdal daripada munfarid seorang-seorang. Iaitu yang sunat jemaah ni bagi laki-laki saja. Laki-laki je. Jadi bagi orang perempuan, orang laki-laki dan perempuan yang sudah berumah tangga, maka hendaklah dipastikan isteri hendaklah memastikan suami itu sembahyang jemaah. Peringatlah. Isteri yang baik ialah mengarahkan ataupun dia panggil mengajak suami dia ke arah kebaikan dan memperingatkan suami dia ke arah kebaikan. Jadi contohnya waktu sembahyang kawan tidur ke gerak tidur. Tak sembahyang jemaah ni. Contohnya. Kalau suami jawab, betul lah, nak pergi ni, nak pergi. Ataupun dia kata ada uzur ke apa ke, lagi sembahyang dia kalau tidak haid. Gitu. Lepas tu kalau dia tu pula nak sembahyang berjemaah, contohnya nak sembahyang berjemaah, janganlah sampai dia tu tak sembahyang jemaah masjid. Mana mu sembahyang jemaah masjid dulu, balik sembahyang dia. Betul tu panggil i'adatus solat. Dia panggil membantu orang untuk sembahyang jemaah. Itu kata Nabi SAW, suruh bantu. Nabi SAW nampak lebih kurang hadis tu, nampak seorang pemuda mari masjid, dalam keadaan dia tak semayang. Sebab apa? Sebab dia kata dah semayang dah. Maka Nabi SAW pun katalah lebih kurang lah dengan makna dia tu suruh semayang, iaitu itu dipanggil i'adatus solat, mengulang kembali semayang. Begitu juga ada hadis Nabi SAW yang seorang ni tak ada nak semayang jemaah ke siapa-siapa. Itu Nabi SAW suruh orang yang telah semayang jemaah untuk semayang dengan dia. Begitu. Pahala sunat lah. Tak wajib. Kita tak mau tolong. Sunat lah. Kalau tak mau sudah. Tu ya.
Tak syarat. Pandangan mu'tamad tidak syarat i'adah itu. Sama ada semayang yang pertama itu kurang ke, semayang yang pertama tu kurang jemaah ke, semayang yang pertama tu kurang afdal ke, semayang yang pertama tu kurang khusyuk ke, tidak dikaitkan dengan itu untuk dia sunat i'adah yang kedua. Hatta kalau dah berjemaah sekalipun, boleh i'adah berjemaah kali kedua. Boleh ke tak lebih daripada 2 kali? Khilaf ulama. Pandangan mu'tamad tidak boleh. Pandangan ada setengah bahagian ulama kata boleh. Kecuali istisqa, boleh ulang banyak kali. Bis. Kata musannif rahimahullahu ta'ala. Mana dia? Hilang dah. Habis. Adapun perempuan, maka afdhalnya perempuan bersembahyang di rumahnya perempuan sekalipun munfarid, meskipun sembahyang seorang. Dan jika dapat rumahnya perempuan yang berjemaah sama-sama perempuan ataupun mahram, maka lebih afdal adanya. Yang ini lebih afdal sembahyang jemaah. Jadi sembahyang perempuan pula. Jadi perempuan dalam kitab Hasyiah Al-Qalyubi ala Kanzir Raghibin ataupun Hasyiah Al-Bijirmi, lebih kurang begitu. Dia kata kalau perempuan tua sunat sembahyang masjid. Perempuan tua sunat sembahyang masjid. Perempuan muda makruh. Afdalnya di rumah secara berjemaah, kalau tak ada baru munfarid. Gitu. Habis. Maka lebih afdal bermula syarat-syarat sembahyang berjemaah 10 perkara. Kalau dulu berumat 12. Perkara pertama, bahawa jangan makmum mengiktikadkan batal sembahyang imamnya seorang. Contoh makmum dah tahu dia berhadas, tak ambil air sembahyang, dia ikut juga batal. Atau wajib qada. Wajib qada sembahyang imam. Contohnya sembahyang di tempat yang ghalib ada air. Tu imam pun tayamum. Nanti dia wajib qada, dia ikut juga. Tak kenalah. Kha besar. Dengan kha besar, apa maksud kha besar? Kha besar, apa kha besar? Kha besar tebal. Dah ada kha kecil ke? Besar ke? Kha besar. Jadi kha lah faham kha, tak tahu dah dia kata apa besar tu. Apa murad besar tau. Terlebih ke, ada murad tersendiri ke, Allahu a'lam. Melainkan jika makmum seperti imam di dalam kesalahan tersebut. Jadi kesalahan kalau sama boleh. Contoh sama-sama tak boleh sebut huruf ra. Boleh. Tapi kalau tak sama tak boleh. Ataupun terlebih ke, ada yang kurang, ada terlebih ke, tak boleh. Maksudnya ummi yang sama. Ummi nak jadi imam pun ummi yang sama makmum tu, bukan yang lain. Tu. Ataupun keempat, jangan makmum terlebih maju pendiriannya makmum atau duduknya makmum daripada imam. Mana depan daripada imam. Depan ni bobik kalau berdirinya ialah tumit. Kalau ketika duduk betul tu punggung. Jangan lepas pada tu imam. Habis. Kemudian kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, kelima, jangan makmum laki-laki mengikut imam perempuan. Tak boleh lah, kecuali liberal. Ataupun apa tu? Nak kata khunsa ni. Khunsa orang hidup panggil apa? Banci ke apa? Tak tahu nak sebut ke tu. Tapi berasa dia nak kata khunsa tu. Jadi imam tak boleh ikut imam laki-laki, tak boleh ikut imam perempuan ataupun khunsa. Tapi tak tahulah sebutan dia apa ni. Mungkin nak kata khunsa tu. Kena rujuk kitab Indun. Khunsa dalam bahasa Indun. Cuba search Google. Khunsa bahasa Indun. Dia berkata apa? Khunsa bahasa Indun. Khunsa bahasa Indun. Dia nak kata khunsa ni. Aduh. Kataan pelik-pelik. Jakarta Muju tak bahasa Jawa.
Ada? Banci. Betul lah. Banci tu khunsa kan? Tak ada. Cara baca banci. Qala Syekh Google. Nak tahu kena cari orang Indon. Banci pronounce dia. Tu kata kalau kita tak erti baca Jawi ni tapi tahu maksud dah sebab kita dah mengaji. Tu ya. Adapun keduanya perempuan dan banci iaitu khunsa. Sah mengikut imam lagi. Imam laki. Khunsa ikut imam laki boleh. Perempuan ikut imam laki boleh. Lelaki tak boleh ikut perempuan, laki tak boleh ikut khunsa. Sebab apa tak boleh ikut khunsa? Sebab ada ihtimal dia tu perempuan atau lelaki. Khunsa sini khunsa muskilah, bukan wadih. Khunsa tak boleh ikut khunsa kerana ada ihtimal laki, ada ihtimal perempuan. Boleh jadi perempuan tu, boleh jadi imam tu perempuan, boleh jadi makmum tu laki. Lepas tu tak sah. Macam tu juga. Betul lah. Khunsa tak boleh ikut khunsa. Khunsa tak boleh ikut perempuan. Itu lagi. Khunsa tak boleh ikut perempuan. Sebab juga sama. Ada ihtimal laki, ada ihtimal perempuan. Kalau ihtimal laki, tak sah. Tapi perempuan boleh ikut laki, boleh ikut khunsa. Sebab kalau khunsa ada ihtimal laki, perempuan pun, perempuan boleh ikut. Habis. Lagi keenam, berniat oleh makmuman masa takbiratul ihram, yakni sini qauluhu masa takbiratul ihram tak wajib masa takbiratul ihram tapi afdal. Afdal masa takbiratul ihram. Kalau makmuman ketika rakaat kedua pun boleh tapi dengan syarat 2 rakaat sebelum dia niat makmuman tu dia tak senyap yang lama sebab dia seolah-olah sembahyang sendiri. Dia Maha Allah Akbar. Dia tak niatlah makmuman. Kira dia semayang sendiri. Jadi dia tak boleh senyap yang lama lah. Kalau senyap yang lama batal. Dia kena sibukkan diri dengan membaca. Lepas tu mari rakaat kedua baru makmuman. Barulah dia ikut imam. Jadi dapat pahalanya rakaat kedua dan seterusnya lah. Yang rakaat pertama tu tak ada lah pahala jemaah tu. Kurang lah pahala jemaah. Okey. Macam mana? Allahu Akbar. Okey, ada ulama buat soal. Kalau kita sembahyang jemaah rakaat keempat baru mari. Pahalanya jemaah pahala rakaat keempat lah. 1 2 3 tu taklah dapat pahala jemaah, mana kurang pahala jemaah. Tetapi kenapa puasa? Contoh seorang budak tu baru balik pukul 1. Pukul 1. Macam mana tasbih? Budak tu nak puasa. Okey, budak tu nak puasa. Budak bukan balik, budak lagi. Lepas tu tengah hari tu dia balik. Tapi macam tak kena lah. Macam mana nak bagi tasbih Dia separuh dia tak niat dengan puasa. Lepas tu tengah-tengah tu balik. Lepas tu kalau dia tak niat lah. Macam mana nak bagi separuh puasa, separuh tak puasa? Nah, buka. Aduh, apa taswir bagi kata budak tu ada taswir yang kata separuh puasa separuh tak puasa tu. Tak ingat macam mana dia punya taswir tu. Cuma nak katanya dia puasa dapat penuh. Puasa pahala dapat penuh. Tapi kalau semayang dia semayang rakaat keempat ataupun tu. Ulama kata dapat juga. Sebab apa? Sebab puasa ni tak boleh dipisahkan. Bukannya kata puasa ni ada daripada subuh sampai zuhur, zuhur sampai maghrib. Tak. Dia puasa ni start fajar sampai maghrib. Maka dia tak macam semayang. Semayang ni ada